Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya yang dikurniakan kepada kita saban hari. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk 5 Januari 2024, yang bersamaan dengan 24 Jumadal Akhirah ataupun 24 Jamadil Akhir. Jadi masuk hari ini sudah 3 bulan lah tuan-tuan tragedi yang berlaku di Palestin, tuan-tuan. Kalau ikutnya dah 91 hari lah. 3 bulan. 3 bulan, kita sebulan puasa pun tak tahan lah. Orang 3 bulan berperang, kan? Bukan berperang, dibunuh. Dibunuh saban hari, dibom. Jadi angka yang terkini yang saya dapat daripada Al Jazeera tadi pun dah 22,000 orang. Lebih daripada 22,000. Dia orang mudah tak boleh anggar dah, terlalu ramai yang dibunuh. Lebih daripada 22,000 orang yang dibunuh. Dan yang lebih menyedihkan, 70% daripada angka itu, daripada 22,000 itu adalah wanita dan kanak-kanak. Di atas dosa apa mereka dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Kalau nak berperang, bunuhlah Hamas tu. You nak perang sangat tu, Israel bunuhlah Hamas. Tapi di atas dosa apa? Wanita-wanita dan kanak-kanak juga turut dibunuh. Tuan-tuan, dulu saya heran jugalah, kenapa isu yang terang lagi bersuluh ini, kan, maknanya apa yang berlaku di Palestin, yang bergaduh, berperang di antara dua pihak, orang Arab Palestin dan juga orang Israel ni, semua orang nampak yang orang Israel ambil tanah orang Palestin, kan? Jadi jelas, isu ni jelas. Dunia pun patutnya jelaslah kenapa mereka, patutnya seluruh dunia di belakang Palestin, kan? Sebab orang tu curi tanah orang tu, takkan kita nak geng dengan pencuri. Patut kita geng lah dengan orang yang ditindas ni, kan? Rupa-rupanya tuan-tuan, sokongan terutamanya golongan barat kepada Israel, salah satu punca yang besarnya adalah kenapa mereka masih sokong Israel. Kenapa? Apa pun sokong Israel. Kenapa? Rupanya disebabkan agama. Antara punca mereka tetap menyokong Israel adalah agama. Terutamanya Amerika lah. Amerika yang penduduknya hampir keseluruhannya adalah Kristian. Kristian dan atheist lah. Kristian. Dan Kristian yang sentiasa di belakang Israel adalah Kristian evangelical. Dia panggil denomination daripada Protestan. Kristian yang besarnya ada Katolik, Ortodok, Protestan. Protestan di bawahnya tu ada evangelical. Evangelical Kristian yang hampir 100 juta yang ada di Amerika. 30% ataupun 30 ke 35% Kristian di Amerika adalah evangelical. Dan evangelical ini adalah penyumbang dan penyokong terbesar terhadap Israel. Jadi ada pemberita ni pun interview lah, kenapa Kristian evangelical ini sentiasa menyokong Israel. Jadi apa jawapan mereka, tuan-tuan? Di kalangan priest dia, priest ni dia punya paderi dia punya pengikut dia, satu benda yang tertanam dalam kepala mereka adalah
That is the promised land. Itu adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada golongan Israel. Tanah itu. Jadi orang pun carilah daripada mana verse itu, di mana di dalam Bible banyaklah, adalah 15 verse, ada 15 ayat lah yang ceritakan tentang promised land di dalam Bible. Antaranya yang paling banyak di dalam the book of Genesis. Dalam Bible, book of Genesis, antaranya adalah dia kata the God appeared to Jacob. Tuhan itu muncul di hadapan Nabi Yaqub. Lalu Tuhan pun kata kepada Nabi Yaqub, the land that I gave to Abraham and Isaac, tanah yang aku berikan kepada Ibrahim dan juga Ishak, I will give it to you and to your offsprings after you. Tanah yang aku berikan kepada Ibrahim dan juga Ishak, aku akan berikan kepada engkau, wahai Jacob ataupun Yaqub. Nabi Yaqub nama lain dia adalah Israel. Nabi Yaqub nama lain dia Israel. Jadi orang Israel ambil benda ni, I will give it to you and to your offsprings after you, dan juga zuriat keturunan lepas engkau ni. Jadi itu antara ayat yang mereka pegang di dalam Bible, menunjukkan tanah itu, tanah Kanaan itu, Kanaan nama lama dia, nama kini dia Filistin, adalah milik orang Israel. Jadi apa sahaja yang dia orang buat, dia orang bunuh ke, dia orang halau ke, mereka sentiasa sokong, sebab dia bagi mereka Tuhan dah janjikan tanah itu kepada orang-orang Israel. Tapi betul ke tuan-tuan? Ayat tu betul tak? Jadi kita ada seorang tokoh lah dulu Ahmad Didat, dia pernah cabar ayat ni. Dia kata, betul ke Tuhan janji, Tuhan telah beri tanah kepada Ibrahim? Jadi mari kita tengok Bible, kata dia. Dan apabila disemak Bible itu, didapati apabila Abraham mati, Nabi Ibrahim mati, wafat, anak-anak dia terpaksa beli tanah untuk tanam dia di dalam gua. Abraham kalau ikut Bible ditanam di dalam gua dengan tanah yang telah diberi, telah dibeli. Kena beli tanah. Maknanya Abraham ni tak ada tanah pun. Tak ada tanah pun. Anak dia terpaksa beli untuk tanam dia. Bagaimana kau nak kata itu tanah engkau, kan? Jadi apa Ahmad Didat kata? Dia kata maknanya ayat yang tadi tu, janji itu, ayat itu bukan ayat asal, bukan ayat yang betul, melainkan ia ditokok tambah kemudian. Ayat itu ditambah kemudian. Sebab kalau Tuhan janji beri kepada Ibrahim, takkan Ibrahim tak ada tanah? Wafat pun, meninggal pun tak ada tanah. Macam mana boleh nak janjikan tanah itu kepada engkau? Jadi benda ni yang perlu kita fikirkan balik, tuan-tuan. Maknanya ramai orang masih menyokong sesuatu benda itu disebabkan satu data yang palsu, kan? Kita orang Islam memang dah tahulah. Bible itu ditokok tambah, ditokok tambah, sebab Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah tangan-tangan yang telah menulis dengan tangan mereka, iaitu pada kitab Allah dia dulu ditambah, kemudian dia kata haza min indillah, kemudian dia kata ini adalah datang daripada Allah. Dia yang tulis, dia kata Allah yang bagi tahu. Dia sytaru bihi thamanan qalila, untuk mereka itu menjual dengan harga yang murah, untuk mereka beli dengan harga yang murah. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak yang saya nak. Tak adalah update sangat dah, kan, sebab dah lama sangat peperangan ini, tetapi kita hanya boleh tengok kenapa dunia masih lagi menyokong golongan Israel di atas satu benda yang palsu. Jadi apa cara dia, tuan-tuan? Cara dia adalah kita dakwah golongan ni masuk dalam Islam. Jadi sokongan kepada Israel itu makin hilang lah. Jadi kita buktikan Bible itu sudah dikorap, sudah ditambah-tambah, sudah rosak, dan kita dakwah orang-orang ni masuk Islam. Itu mungkin salah satu cara yang paling senang untuk kita menarik sokongan. Kita hilangkan sokongan golongan Israel itu.
Jadi itu sedikit sebanyak untuk mukadimah hari ini. Jadi kita teruskan pengajian kita, tuan-tuan. Okey, pengajian kita adalah berkaitan dengan Hisnul Muslim, perisai orang Islam. Daripada kitab ni kita ambil Al-Azkar, Az-Zikr wa Du'a wal Ilaj bir Ruqah. Kita sudah sampai pada tajuk Ad-Du'a'u lil maridi fi iyadatih. Doa kepada orang yang sakit waktu pada iyadatih, pada menziarahinya. Apabila kita ziarah dia, apa doa yang boleh kita baca? Kita dah baca dah hadis ni pada minggu lepas, bukan minggu, 2 minggu lepas. Ya ke? Iyalah kot. 2 ke 3 minggu lepas lah. Cumanya saya tak habis hari tu. Jadi saya ulang balik sikit secara laju dan saya akan habiskan doa ini. Bahawa hadis ini datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW masuk kepada seorang A'rab. A'rab maknanya, A'rab ni orang Badui. A'rab, Nabi ziarah orang Badui. Ya'uduhu, dia ziarah orang Badui itu. Orang Badui itu maknanya dia sedang sakit. Qala, dan Ibnu Abbas kata, wa kana an-nabiyyu, dan adalah Nabi SAW idza dakhala ala marid, apabila dia melawat je orang yang sakit, ya'uduhu, qala, Nabi akan bagi tahu, Nabi akan sebut, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, never mind. Tak mengapa. Never mind ataupun tak mengapa dalam bahasa Arab, la ba'sa. La ba'sa, la ba'sa, tahur sebagai penyuci. Tahur sebagai penyuci, insya-Allah jika Allah mahu. Yakni Nabi SAW apabila dia sebut benda ini membawa dua. Satu ikhbar, satu doa. Boleh jadi Nabi sebut itu sebagai nak bagi tahu ikhbar, maknanya Nabi nak bagi tahu, inform, nak bagi tahu sakit ni penyuci, Nabi nak bagi tahu macam tu. Ataupun Nabi kata tak apa, moga-moga sakit ini jadi penyuci. Sama ada ikhbar, inform ataupun doa. Nabi doa kepada orang itu. Kedua-duanya betul lah. Nabi kata tak apa, penyuci insya-Allah. Faqala lahu, lalu orang Badui tadi cakap kepada Nabi, la ba'sa, tak mengapa engkau cakap tahur, penyuci, insya-Allah jika Allah mahu. Qala qultu tahur, qultu tahur, kata orang tua, kat sini orang tua tu cakap tahur, penyuci. Kalla, dia kata sekali-kali bukan. Bukan, ini bukan penyucian, kata orang tua tu. Bukanlah penyucian, kan. Macam mana nak kata, macam orang cakap semoga jadi pahala. Pahala tak ada lah dah. Macam tu lah. Bukan kalla, dia kata kalla, tak ada lah dah. Dia cakap kat Nabi macam tu, kalla, tak ada lah. Bal hiya humma tafur, bahkan sakit ni adalah demam yang mendidih-didih, demam yang panas. Au tasur, ataupun sama maksud dia mendidih. Ala syaikhin kabir, di atas orang yang dah tua. Kabir kat sini maksud dia kabirus sin, tua lah, banyak dah umur. Ini adalah demam yang mendidih kepada orang yang dah tua. Tuziruhul kubur, yang mana sakit ni tadi akan bawa orang tua ni tadi masuk dalam kubur. Tuziruhul kubur, yang akan menyebabkan dia menziarahi kubur. Tuziruhul kubur. Lalu Nabi SAW balas kepada orang Badui itu. Faqala Nabi sebut kepada orang Badui itu, fana'am idzan, yolah kalau macam tu. Naam, yo. Izan kalau macam tu. Kalau macam tu kau rasa, yolah. Okey. Jadi apa maksud Nabi SAW apabila Nabi kata fana'am izan, yolah kalau macam tu. 400. Maksud Nabi SAW, tuan-tuan, adalah, yang pertama adalah Nabi mengiyakan
Sebab Nabi tadi Nabi sebut tak apa jadi penyuci, kan? Orang tu kata penyuci, tak ada lah. Nabi kata, so apabila Nabi kata ya, kalau iyalah kalau macam tu, maksudnya Nabi kata ya, maksudnya kalau macam tu lah kau cakap, ia bukan lagi jadi penyuci kepada engkau. Penyuci kepada, penyuci ni apa tuan-tuan? Penyuci dosa, penyuci, pembersih dosa, penyuci dosa. Kalau macam tu kau maksudkan, iyalah yang tadi sakit ni sebenarnya kau hanya merana saja-saja ialah. Kau tak ada penyuci. Okey. Dan yang kedua maksud dia ataupun dan juga maksud dia adalah ia juga apa yang kau maksudkan tu. Dia kata ini adalah demam orang yang tua, kan, yang bawa masuk dalam kubur. Dan Nabi ya kan, dan Nabi maksudnya Nabi ya kan, inilah benda yang akan bawa kau masuk kubur. Dan Ibnu Hajar riwayatkan selepas daripada tu orang tua ni meninggal lah. Jadi dia nak sangat, Nabi kata fa na'am izan. Tuan-tuan, jadi kita orang Islam ni tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni yang pertama adalah orang Islam ni yang pertama hendaklah dia bersangka baik dengan Tuhan. Kalau orang sakit ni tuan-tuan, kita cakap, dan orang sakit ni walaupun dia sakit, kita sakit, kita tahu sakit macam mana, kan. Jadi kita sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Moga-moga jadi, dan sakit ni bukan saja-saja, Tuhan bagi pahala ataupun Tuhan ampunkan dosa-dosa yang lepas. Itu yang kita minta. Macam orang ni lah tuan-tuan, kalau kita ada kawan menego bankrupt, menego bankrupt, kan, kita pun jumpa dia, tak apalah, insya-Allah Allah akan bantu kau lepas ni, kan. Jadi dia tahu bankrupt dia tu adalah sebagai sebab nanti Allah nak tolong dia. Bukan dia susah tu tak ada apa-apa, kan. Jadi macam tu lah orang sakit, tak apa sakit ni Allah bagi pahala ataupun Allah ampunkan dosa orang. Perkataan-perkataan yang baik. Dan orang Islam sepatutnya selagi mana Allah Ta'ala bagi dia hidup, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Ajaib hidup orang mukmin ni, urusan dia semuanya baik. Apa sahaja yang dia buat, Nabi cakap baik. In asabathu sarra syakar. Kalau benda yang baik datang kepada dia, dia bersyukur, fakana khairan lah. Kalau dia bersyukur benda yang baik itu, benda tu bagus untuk dia. Wa in asabathu dharra, kalau ada musibah yang timpa dia, sabar. Dia pun sabar, fakana khairan lah, dan benda tu pun baik untuk dia. Orang Islam ni, benda baik ke benda buruk ke datang kepada dia, adalah kedua-duanya adalah kebaikan. Jadi itu antara sepatutnya sikap kita sebagai seorang mukmin, seorang Islam. Okay. Jadi pengajaran yang seterusnya yang boleh kita ambil juga daripada hadis ni adalah ada orang baik yang soleh doa dekat kita, dia doa kat kita, dia datang kepada kita, mungkin dia nak ajarkan kita. Kalau kita tak berapa pandai agama, dia pun cakap, macam Nabi datang kepada Badui tu. Badui ni adalah lambang orang yang tak pandai lah tuan-tuan. Orang tak boleh, tak tahu apa lah, kan. Dia tahu kambing dia tahu unta dia, itu dia tahu, kan. Jadi ada orang yang soleh, orang yang alim datang ziarah dia. Jadi kita yang dengar ni, kita jangan cepat melenting. Kita jangan kau tak rasa, kau tak tahu, kan. Kita cakap macam-macam kepada orang tu. Jadi syaitan itu sentiasa akan menyuruh kita kepada benda-benda yang buruk. Jadi orang-orang yang sakit ni tuan-tuan, seterusnya Nabi ajar juga kepada kita, dia mengharapkan sesuatu yang datang kepada dia tu benda-benda yang positif, benda-benda yang baik, kan. Janganlah cakap itulah kau marin buat dosa banyak mana. Yang tu janganlah, bukan dia, kan. Kita cakap ini semoga benda ni sama ada musibah yang menimpa kita tu, sama ada dia ampunkan dosa kita yang lalu, ataupun kalau kita ni maksum tak ada dosa, dia mengangkat darjat kita, tuan-tuan. Jadi itu antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, tuan-tuan. Jadi wallahu ta'ala alam. Untuk hadis ni kita sambung kepada hadis yang seterusnya.
Okey. Kita masih lagi di dalam bab yang sama, iaitu apa tadi bab dia tadi? Doa untuk orang-orang yang sakit waktu kita melawat dia. Selain daripada kita lancar dah hari tu, apa dia? La ba'sa tahur insya-Allah. Ingat tuan-tuan jumpa orang la ba'sa, orang sakit la ba'sa tahur insya-Allah. Kita nak masuk pada doa yang kedua. Doa ni lagi hebat. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Kita tengok dulu hadis siapa yang riwayatkan. Akhrajahu di sini, akhrajahu Abu Dawud. Ini periwayat dia. Akhrajahu Abu Dawud dalam kitab Al-Janaiz, wa Tirmizi di dalam kitab At-Tib, An-Nasa'i dalam fi Amalil Yaumi wal Lailah, Al-Hakim Wadiya'il Mukhtar, Imam Ahmad, Ibnu Sunni, dan ramai juga yang meriwayatkan hadis ni tuan-tuan. Cuma hadis ni At-Tirmizi kata hadis ini adalah hasanun gharib. Hasan ni maksud dia baik, hadis yang baik. Cuma At-Tirmizi apabila dia Al-Imam At-Tirmizi, kitab dia Sunan At-Tirmizi, apabila dia kata hadis itu hasan, maksudnya ada 3 perkara yang dia maksudkan. Apabila dia kata dia kategorikan hadis ini hasan, ada 3 kategori. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis itu kesemua itu tidak ada yang muttaham bil kadzib. Tidak ada orang yang dirasakan pendusta. Tak ada satu pun pendusta. Baru dia kategorikan sebagai hasan. Hasan. Yang kedua kategori dia adalah hadis yang diriwayatkan itu juga tidak syadz. Tidak ada unsur-unsur yang ganjil. Dan yang ketiga, hadis yang itu juga ada jalan yang lain, ada syawahid yang lain. Maksudnya ada riwayat yang lain. Yang macam tu. So ada 3 ni baru Al-Imam Tirmizi kata hadis ini hasan. Hasan. Cuma dia bukan kata hadis ini hasan sahaja, dia letak hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Jadi gharib juga gharib di dalam ilmu hadis, gharib itu maksudnya ada tafarrud. Tafarrud maknanya ada di kalangan perawi tadi, dalam jalur itu ada yang tiba-tiba datang hadis ini seorang je yang riwayatkan. Ataupun daripada sahabat seorang tu je yang riwayatkan, ataupun di tengah-tengah tu orang ramai ambil daripada seorang ni je, yang tu dipanggil gharib. Hadis hasan gharib. Hasan gharib. Cuma pakar-pakar yang cek hadis Al-Imam Tirmizi ni, bila sebut hasan gharib, dia orang cek balik hasan gharib, ada yang kategori hasan gharib yang Al-Imam Tirmizi kata hasan gharib, tetapi hadis itu sebenarnya sahih, memang sahih. Ada yang kata hadis ada juga kategorinya adalah hasan baik, dan ada juga dhaif daripada hasan gharib ni. Cuma hadis ini tergolong di dalam hadis yang sahih atau hasan, ataupun apa yang mendekati keduanya. Hadis ni kira hasan ataupun sahih, tuan-tuan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, hadis ini daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas, tuan-tuan? Sepupu Nabi SAW. Cuma beza dia dengan Nabi sangat jauh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, kita terus tengok pada teks ni, man ada maridan, sesiapa yang menziarahi pesakit. Okey, jadi hadis ini berunsur am. Man, sesiapa, siapa saja, man ada maridan, siapa sahaja yang maksudnya muslim ke kafir ke. Okey, jadi dia berunsur am lah. Tetapi dalam riwayat yang lain, ma min abdin muslim ya'udu maridan, tidak ada seorang hamba muslim pun yang menziarahi pesakit. Jadi ada 2 riwayat lah, satu yang berunsur am dan satu lagi yang berunsur khas, orang Islam sahaja. Untuk kelebihan ni untuk orang Islam sahaja. Okey. Sesiapa yang menziarahi pesakit. Okey, dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa marid maknanya orang lelaki yang sakit. Kalau orang perempuan yang sakit, tambah ta marbutah, jadi maridah, orang perempuan yang sakit. Tapi dalam hadis ini dia kata siapa yang menziarahi orang lelaki yang sakit. Tapi lelaki dalam hal ini termasuk juga perempuan, sama.
Biasanya bahasa Arab dia punya style macam tu. Kalau Allah Taala janjikan syurga kepada orang-orang mukmin, mukmin tu lelaki, tapi termasuk dah juga kepada orang perempuan. Okey, jadi hadis ni menunjukkan lelaki ke perempuan. Yang sakit tu lelaki ke perempuan ke? Itu maksud dia tuan-tuan. Yang keduanya marid umum, sakit. Sakit ni pun ada dua tiga jenis. Satu sakit fizikal, kan, orang tu sakit tangan, sakit buah pinggang, sakit paru-paru, sakit jantung, fizikal. Ada juga bersifat sakit rohani ataupun spiritualnya, kena rasuk ke, kena apalah, macam-macam lah, kena himpap ke malam-malam ke, kan, sakit dia, kan. Jadi semua jenis sakit. Man ada maridan, siapa yang menziarahi orang yang sakit, lelaki ke perempuan, jasmani ke rohani. Okey. Masuk pula yang kedua, lam yahdur ajaluhu. Yang mana orang sakit itu belum lagi sampai ajalnya. Lam yahdur maksud dia belum lagi sampai ajalnya. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia adalah dia sakit tapi belum lagi mati. Kalau dah mati tak jadi lah. Itu maksud dia. Okey. Tapi tuan-tuan kena faham juga, bila kita cerita pasal ajal ni, kita kena faham takdir, tuan-tuan. Takdir terhadap diri kita itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah takdir yang dipanggil takdir azali. Takdir azali. Takdir azali ni Allah Ta'ala tulis 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi pun. Sebelum Allah ciptakan apa-apa makhluk, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 sanah. Allah Ta'ala tulis takdir semua makhluk dia sebelum dia cipta langit dan bumi 50,000 tahun sebelum daripada itu, dipanggil takdir azali. Yang mana Allah dah tulis dah 50,000 tahun ni, takdir itu takdir yang tetap, yang ada di Lauh Mahfuz, itu tetap. Kalau di situ ajal kita sekian-sekian, memang kita akan mati. Takdir di sisi Allah Ta'ala itu tetap. Dan kedua ada dipanggil takdir al-umri. At-takdir al-umri. Takdir umri ni bila apabila kita ini dalam perut ibu kita. Nabi SAW dalam hadis dia sebut, apabila seseorang itu di dalam perut emaknya, Nabi cerita tentang proses kita. Nabi cerita kita ini di dalam perut ibu kita dalam bentuk air mani 40 hari. Kemudian summa ja'ala alaqah, kemudian daripada air mani itu kita jadi alaqah, jadi daging yang melekat dah, alaqah. Summa ja'ala mudghah, kemudian jadi daging yang seketul. Okey, jadi ini sebelum daripada tu, tuan-tuan. Hebatnya Nabi SAW, yakni Nabi dah cerita benda ni 1400 tahun yang dulu, kan. Mana ada orang tahu kejadian manusia macam tu? Tak ada. Hebatnya. Jadi kalau kita tengok hari ni proses kejadian, kita akan tahu manusia itu daripada sperma jadi embrio, jadi melekat, daging yang melekat tu apa nama dia, jadi daging. Nabi dah bagi tahu. Okey. Summa ja'ala mudghah, kemudian jadi daging. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat. Allah memerintahkan pada malaikat untuk tulis kepada kita 4 perkara. 4 perkara. Apa dia? Amal kita macam mana, ajal kita bila, rezeki kita macam mana, dan yang terakhir, kita ini syaqi atau sa'id. Kita ini syaqi ke, celaka ke kita ini, ataupun sa'id, orang yang bahagia, iaitu kita ini masuk syurga ke masuk neraka ke kita esok. Okey, itu dipanggil takdir al-umri. Okey. Yang ketiga adalah takdir yang kita panggil takdir hauli. Takdir yang berubah, yang boleh berubah mengikut tahun. Tahun. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala sebut Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hamim, demi kitab yang nyata, yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkati. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memberi peringatan. Kami adalah yang memberi peringatan.
padanya pada malam yang turun Al-Quran itu yufraqu diputuskan setiap urusan yang bijaksana, yakni takdir kita dituliskan pada malam itu. Jadi itu dipanggil takdir hauli setiap tahun. Jadi tuan-tuan, bila malam ni tuan-tuan diturunkan Al-Quran ni? Bila? Malam Lailatul Qadar. Takdir kita untuk setahun tu Allah Ta'ala tulis. Jadi pentingnya malam Lailatul Qadar untuk kita doa. Setahun tu kalau kita hidup lagi, macam mana rezeki kita, macam mana ibadah kita, macam mana keluarga kita, macam mana amal kita, semuanya ditentukan oleh malam Lailatul Qadar. Kalau kita mati tahun tu, kalau di dalam catatan kita adalah ahli neraka, kita boleh doa kepada Allah dan Allah Ta'ala ubah pada malam itu kepada takdir kita masuk ke dalam syurga. Sebab tu kena cari malam Lailatul Qadar ni, penting tuan-tuan. Malam yang penting. Taharrau, Nabi kata, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Itu panggil takdir hauli. Dan yang terakhir adalah takdir yaumi, takdir yang boleh berubah pada hari-hari, yaumi. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut kullu yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari dia itu sentiasalah berurusan. Tuhan itu sentiasa berurusan pada setiap hari. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi itu antara takdir-takdir dia. Baik. Yang apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan, ada 4 kategori takdir. Yang mana takdir yang pertama tadi, takdir kita azali, yang Tuhan pegang tadi itu tak akan berubah. Tetapi takdir yang kedua, takdir umri, yang ditulis dalam perut kita tadi tu. Takdir yang ketiga, takdir hauli, takdir yaumi. Kesemua ini boleh berubah. Semua ini boleh berubah. Sebab takdir yang 2, 3, 4 ini ada pada catatan para malaikat. Dipanggil suhuf al-malaikah. Malaikat ada catatan dia terhadap diri kita. Kalau dalam tulisan malaikat tu kita umur 50 tahun, meninggallah kita ni umur 50 tahun, kita doa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur aku dalam keadaan yang soleh. Lepas tu dalam masa yang sama kita sedekah. Kita tahu sedekah boleh panjangkan umur. Kita sambung silaturahim boleh panjangkan umur. Buat baik kepada kedua ibu bapa boleh panjangkan umur. Kita buat benda tu pada catatan malaikat 50 tahun boleh berubah jadi 60 tahun. Jadi takdir yang macam tu boleh berubah, tetapi takdir di sisi Allah tu memang dia dah tulis awal-awal dah 60 tahun. Jadi Allah, di sisi Allah tak berubah. Di Lauh Mahfuz tak berubah, tetapi yang kedua, ketiga dan keempat tadi takdir itu semua boleh berubah. Jadi jangan kita heran apabila kita dengar hadis la yazidu fil umri illa albir, tidak bertambah umur itu kecuali dengan kebaikan. Umur tak boleh ditambah kecuali dengan kebaikan. Wala yaruddul qadar illa du'a, dan takdir tidak ditolak melainkan dengan doa. Doa boleh mengubah takdir. Kalau kita ini dalam tulisan ni, kita ni akan hidup susah sampai mati, kita doa kepada Allah, kita usaha, kita doa, ubah kita punya takdir. Jadi itu antara benda yang kita kena tahu pasal ajal. Ajal kita ni, ajal ni boleh jadi kita doa kepada Allah, bertambah umur kita. Kita sambung silaturahim, bertambah umur kita. Buat baik kepada kedua ibu bapa, tambah umur kita. Dan juga sedekah juga menambah umur. Tapi umur yang panjang tanpa kebaikan, kan, dan dah malas nak buat apa-apa, fikir pun tak nak yang tu, tak bagus dah. Orang Islam bertambah hari dia, bertambahlah pahala dia, bertambah hari dia, bertambahlah rapat kedudukan dia di sisi Allah SWT. Okey, jadi kita nak patah balik kepada hadis ni tadi, lam yahdur ajaluhu. Siapa yang menziarahi orang yang sakit yang mana ajalnya belum sampai lagi. Jadi ajal yang di sisi malaikat itu mungkin 50 tahun, tapi kalau kita doa boleh tambah umur dia. Faqala indahu, lalu apabila kita datang kepada orang yang macam ni, kita kata kepada dia, kita datang kepada dia, kita sebut di sisi dia 7 kali. Faqala indahu sab'a mirar, lalu kita kata di sisinya 7 kali. Kenapa 7 kali? Yang ni kita panggil tauqifi, kita tak tahu sebab apa. Ini sebab Nabi yang
bagi tahu. Tauqifi. Tapi kalau 7 ni banyak juga benda dalam agama ni. 7 kan tuan-tuan kan. 7 langit kan. 7 bumi ke bawah kan. Jadi banyak benda yang 7 kan. Antaranya apabila Nabi sakit, orang bawa air 7 kan. 7 qirbah daripada 7 bekas air. Banyaklah 7 ni di dalam agama. Tapi kita tak tahulah 7 ni sebab apa. Lalu apa yang 7 kali tu kita sebut as'alullahal azim. Kita sebut kepada dia 7 kali as'alullahal azim. Aku minta kepada Allah al-azim yang agung. Aku minta kepada Allah yang agung ataupun yang maha agung lah, al-azim. Rabbal arshil azim. Rabbal arshil azim maksud dia Tuhan arash yang agung. Okey, jadi agung kat sini balik kepada siapa tuan-tuan? Tuhan arash yang agung. Yang mana agung? Tuhan ke arash? Okey, dia ada dua bacaan. Kalau baris bawah, tuan-tuan tengok ni baris bawah kan, Rabbal arshil, nampak tuan-tuan? Kocik dah kan. Rabbal arshil azimi kan. Kalau bagi bawah, maksudnya yang agung itu adalah arash. Arash. Sebab dia ikut baris arash. Dia sifat kepada arash. Tuhan arash yang agung, maksudnya arash tu yang agung. Dan ada juga yang membariskan di kalangan rawi Rabbal arshil azima. Kalau dia baris atas, maknanya yang agung tu adalah Tuhan. Jadi ada dua bacaan. Dan dua-dua betul. Tuhan arash yang agung, Tuhan tu yang agung, ataupun Tuhan arash tu sendiri agung. Dan kita tahu arash adalah agung, azim dalam bahasa Arab maksudnya agung ni besar lah tuan-tuan. Jadi agung, makhluk Allah yang paling besar adalah arash. Arash, makhluk Allah yang paling besar adalah arash. Ada malaikat yang tanggung arash ni. Jadi kedua-duanya betul. Okay. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan arash yang agung, ayyashfiyaka, supaya dia menyembuhkan engkau. Ayyashfiyaka. Yang kita matikanlah ayyashfiyak. Ayyashfiyak. Okey, jadi kalau lelaki kita kata ka, kalau perempuan kita kata ki lah. Ki perempuan. Tak apalah. Matikan jelah ayyashfiyak. Matikan. Illa afahullah. Kecuali Allah akan memeliharanya. Illa afahullah, kecuali pasti Allah akan memeliharanya. Ada pasti kat situ sebab dia fi'il madhi. Illa afahullah, kecuali pasti Allah akan pelihara orang tu. Min zalikal marad, daripada sakit itu, daripada itu sakit ataupun daripada sakit itu. Sekali lagi saya ulang balik, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit yang belum datang ajalnya, lalu dia kata kepada orang itu 7 kali as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak, kecuali pasti Allah memberikan pemeliharaan. Afah maknanya Allah Ta'ala pelihara dia daripada sakit tadi tu. Afahu Allah pelihara dia min zalikal marad, daripada sakit itu. Maknanya Allah Ta'ala bagi sembuh lah. Dalam riwayat lain kan, dalam riwayat yang lain disebut illa ufiyah, kecuali pasti orang itu dipelihara, sihat, sembuh balik. Jadi itu antara apa yang doa Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi kita sebelum kita mengamalkan benda-benda yang lain ni tuan-tuan kan, kita amal macam-macam. Macam-macam. Misalnya kalau orang sakit tu, mungkin ada orang petua kan, dia dah sakit ni, kita baca Yasin 24 jam. Aduh, kena kat keluarga saya jugalah. 24 jam baca Yasin kan. Jadi pelik-pelik. Jadi tak apalah nak baca, tapi 24 jam tanpa henti kan. Ustaz ni fatwa. Ustaz ni keluar fatwa, jadi orang-orang ni pun ikutlah kan. Oh, baca 24 jam. Bacalah Yasin wal Quran ni. Betul, sambung pula geng kedua. Baca pula kan. Baca pula. Jadi benda itu tak ada dalil pun kan. Hanyalah petua-petua saja. Sedangkan ada petua yang lebih utama yang patut kita ikut, ialah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfi'ak.
Itu je doa dia pendek ni. Yang lain-lain ni adalah matan hadis tu. Yang lain itu adalah cerita dia. Yang ni saja. Yang ni saja daripada as'alullah al-azim sampai ayyash fi, sampai sini saja. Tuan-tuan. Okey. Baik, baca-baca, kita pun baca-baca, orang tu balik-balik, orang tu mati, tuan-tuan. Tak jadi doa kita. Adakah sia-sia yang kita bacakan tadi? Tak mungkin doa itu sia-sia. Jadi tuan-tuan, mati. Maksudnya Allah Ta'ala memang dah di sisi dia, Allah tak nak tambah dan Allah nak kekalkan dia, memang dia akan meninggal. Okey, jadi bacaan kepada orang yang kita doa kepada orang itu tidak sia-sia. Yang pertamanya adalah kita apabila kita doa kepada orang, kita dapat meringankan rasa sakit dia. Apabila ada orang datang kita sakit, ada orang datang bacakan kita doa, dan kita ringan kita rasa sakit tu, yang pertamanya. Yang kedua, apabila doa juga kita doa kepada orang tu, mungkin kita dapat meringankan sakit sebelum dia mati tu, menolak bala-bala yang lain, dan yang seterusnya juga boleh mengangkat darjat orang tu di sisi Allah SWT. Saya nak cerita kat sini, doa tuan-tuan dia tidak akan sia-sia. Kita doa kepada Allah, doa takkan sia-sia. Nabi SAW kata, seseorang Muslim yang berdoa, doa itu tidak akan jadi melainkan 3 perkara. Imma ayyu ajjalalah. Yang pertama, sama ada Allah akan mustajabkan doa itu terus serta merta, wa imma ayyadakhira lahu zalika fil akhirah, ataupun Allah simpankan doa itu dan Allah akan gantikan. Apabila kita tak cukup berat timbangan amal kita, Allah Ta'ala ambil doa kita dulu dan Allah bubuh dalam timbangan berat kita amal yang mana waktu itu kita lagi perlukan. Siapa yang berat dosa masuk neraka, jadi kita waktu itu perlukan ambil doa, Allah bubuh doa itu. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala alihkan musibah ataupun benda yang dia benci, maksudnya elakkan dia daripada musibah, sababan fi daf'i makruh, yakni Allah tolak dia daripada apa-apa musibah, kemalangan dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan doa yang kita doakan kepada orang. Jadi habis tajuk ini, sempat kita tuan 8 lambat 8 5 minit 1 minit jam ni pula lambat lah. 8.30 lah, jam tu 8.10 saya. Okey. Jadi wallahu taala alam, nasallallahu. Ada soalan tuan-tuan pasal takdir ke, pasal sakit ke, tuan-tuan? Tak ada Jadi apa dia? Doa tidak akan pergi melainkan 3 tadi. Yang lanjut usia, amalan yang melanjutkan usia. Amalan yang melanjutkan usia dalam hadis adalah sedekah. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, birrul walidain. Yang ketiga adalah menyambung silaturrahim. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi. Nabi kata, siapa yang suka Allah Taala lapangkan rezeki dia, wa yunsa'u lahu fi atharih, dan Allah panjangkan usia dia, falyasil rahimah, sambungkanlah silaturrahim. Jadi silaturrahim tu bukan sekadar panjangkan umur, boleh juga melapangkan rezeki. Dan ia terbukti, kalau tuan-tuan perhati adik-beradik tuan-tuan ke, keluarga tuan-tuan yang suka kumpulkan keluarga ni, jamu makan, umur dia panjang insya-Allah. Umur dia panjang, rezeki dia pun banyak. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Riazan. Okey. Maksudnya